Assalamualaikum semua. Okey, topik kita pada hari ini kita nak bercakap pasal kereta hilang. Sebab baru-baru ni ada kes di mana kereta hilang dekat parking kereta berbayar. Dan persoalan yang paling penting adalah boleh tak kita nak minta ganti rugi, kita nak minta pampasan daripada pihak management kalau kereta kita hilang semasa kita tengah parking. Jadi sebelum itu, bagi anda masih belum subscribe sekarang. Pernah tak situasi berlaku kalau korang bawa motor ke, bawa kereta pergi kat tempat berbayar, kau akan nampak satu signboard. Dia akan tulis, dia kata pihak pengurusan tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kes kecurian kenderaan ataupun barangan peribadi. Segala orang kata, segala benda yang hilang, sila jaga properti anda dengan sendiri. Pernah tak kau fikir tu? Dan automatically lepas kau baca benda tu, kau akan fikir, so kiranya kalau kereta aku hilang, motor aku hilang, kena pecah ke, kena curi, maksudnya tanggungjawab aku. Maksudnya aku bayar parking kereta, lepas tu apa-apa berlaku aku kena tanggung. Adakah fair? Jadi topik kita pada hari ini, kita nak ceritakan, boleh tak kita minta ganti dengan pihak management, dengan pihak pengurusan sekiranya parking itu kita bayar dan pada masa sama kereta kita hilang. Okey, cerita dia macam ni. Ada satu kes yang berlaku pada April 2016 di mana masa tu ada sebuah syarikat penyewa kereta iaitu Eurorent. Dia menyewakan kereta dia dekat seorang pelanggan. Dan selepas pelanggan tu guna, dia pulang balik kereta tu dan dia parking dekat satu tempat parking berbayar dekat Bandar Sunway. Dan selepas parking kereta tu, keesokan harinya ataupun beberapa seketika itu, kereta tu hilang. Dan lepas cek CCTV, rupa-rupanya kereta tu kena curi dan kereta tu boleh keluar daripada tempat parking berbayar tanpa menggunakan tiket. Maksudnya CCTV itu menunjukkan dia ikut rapat kereta depan keluar, dia pun keluar. Maksudnya kereta hilang macam tu tanpa menggunakan sebarang tiket keluar. Okey, so jadi rentetan daripada kes itu, Eurorent dia telah membawa kes ini ke pihak mahkamah untuk tujuan ganti rugi. Dan selepas prosiding mahkamah berjalan pompang, akhirnya Mahkamah Rayuan dia menetapkan bahawa Sunway Parking, iaitu tempat parking yang hilang itu, perlu bertanggungjawab dengan membayar ganti rugi ataupun pampasan kerana mangsa, iaitu syarikat Eurorent tu telah membayar cas parking kereta. Dan menurut apa keputusan mahkamah tu, dia katakan pihak pengurusan sepatutnya tak boleh terlepas tangan ataupun tak boleh lepas tangan dengan kenyataan park at your own risk. Jadi hasil daripada mahkamah, keputusan mahkamah segalanya, mahkamah sebulat suara dia arahkan Sunway Parking Services untuk membayar ganti rugi sebanyak 117,000. Yes, dia kena bayar ganti rugi 117,000. Dan persoalannya, ini kes antara syarikat dengan syarikat, syarikat sama syarikat. Tapi persoalannya adalah, boleh tak kalau kita sebagai individu, bukan syarikat, untuk menyaman tempat yang kita parking tu kalau apa-apa berlaku dekat kenderaan kita? Dan jawapannya, ya, boleh. Sebenarnya anda sebagai pengguna, anda sebagai pemilik kenderaan yang parking tempat parking tu, parking secara berbayar, kalau apa-apa berlaku dekat kereta korang, yes, korang sebenarnya boleh mengambil tindakan dengan menyaman tempat pengurusan parking itu sendiri. Ya, anda memang ada hak itu. Anda boleh upah lawyer untuk memfailkan kes ini dalam mahkamah untuk fight untuk dapatkan hasil anda. Tapi benda ni biasanya takkan berlaku, tidak akan berlaku. Sebab kita as a individual, kita fikirkan, buat apa aku nak fight mahkamah? So kalau kereta aku hilang, aku claim insurans je lah. So kebanyakannya kita akan berfikiran macam tu. Kita kata, claim insurans je lah, tak payahlah naik mahkamah. Kalau naik mahkamah, kena bayar lawyer, kena bayar lawyer fee, kena bayar mahkamah fee dan sebagainya, kena naik turun mahkamah berapa tahun, pompang, barulah selesai. Elok aku claim insurans je, kan? Tetapi mungkin bagi korang yang rasa tak puas hati, kan, korang mungkin ada setengah orang yang kalau korang duit banyak, okey lah, kan, maksudnya loan kereta kau still boleh bayar, kau tak declare hilang, kau declare hilang, mungkin insurans tak dapat.
dapat ke apa. Kalau kau nak fight, kau fight lah. Tetapi ada juga orang yang dia tak nak lah. Dia kata okay fine, saya nak selesai macam ni. Tapi ada juga orang antara korang yang nak fight yang ni, anda boleh fight. Sebab telah ada terbukti kajian kes yang tadi abang sebut tadi tu boleh menang. Maksudnya kita sebagai owner kereta, kita sebagai pemilik, kita boleh fight dengan pihak pengurusan. Kan? Seperti abang kata kan tadi lah. Bayangkanlah kalau kereta kita hilang kan. Kalau kita nak minta rugi, orang kata nak buka kes lagi, proses leceh, panjang lebar, duit banyak kena keluar lagi, nak bayar lawyer bukannya murah kan. Contoh kalau kereta mahal, okey lah. Kalau kereta kau Rolls Royce 1 juta ke 2 juta, boleh. Kau boleh fight itu. Tapi kalau kereta kau macam Wira 5-6 ribu, kancil 3-4 ribu, kan, bawa motor GPX ke apa 2000 kan, takkan kita nak fight benda tu kan. Memang taklah benda tu kan. That's why lah benda tu berbalik kepada situasi apakah kereta yang kau bawa, motor yang kau bawa, benda tu lah. That's why kalau kau betul-betul tak puas hati, yes, kau boleh fight dan kau boleh menang. Sebenarnya kemenangan di pihak anda. Cuma sekarang ni kebanyakan orang dia tak nak panjangkan cerita. Dia nak selesaikan secepat yang mungkin lah. Especially tambah-tambah sekarang ni kan, kita takut juga kadang. Kita takut, orang kata kadang kita fikir, aku bayar parking, kereta aku hilang juga. Sekarang aku parking dekat luar, kereta aku kena saman pula. Mana aku nak letak kan? Ini tak nak tanggungjawab, ini tanggungjawab, apa-apa. So akhirnya kita kena terima risiko lah. Okay, kita letaklah dengan harapan mungkin tak ada kes curi dan sebagainya. Kita harap security tu ditingkat dan sebagainya lah. Tetapi bagaimana pula dengan setengah kes? Contoh ada sekarang ni kalau korang tahu sekarang ni kebanyakan tempat parking dah tak payah ambil tiket babe. Kebanyakan sekarang tempat parking dia scan nombor plate je. Maksudnya kau masuk situ dia scan nombor plate and then dia buka palang sendiri. And then masa nak keluar tu kau masuk nombor plate, keluar kamera dapat detect nombor plate, dia baru akan buka. Jadi situasi dekat sini adalah benda ni dah jadi macam satu memudahkan orang untuk mencuri kenderaan anda. Walaupun dia satu teknologi yang canggih, satu teknologi yang bagus untuk memudahkan sebagai pengguna. Tapi bayangkan kau bawa masuk kereta ABC 123. Lepas tu aku sebagai pencuri, aku nampak, kereta ni boleh curi ni. Okey, nombor plate dia ABC 123. So saya pergilah dekat mesin counter, mesin bayaran tu, saya type ABC 123. Berapa ringgit? RM5 bayar. Lepas tu cungkir-cungkir pecah, masuk dalam kereta, bawa keluar. Masa bawa keluar, dekat palang tu dapat detect ABC 123 dah bayar. Buka. Kan lagi mudah kes kecurian tu boleh berlaku. Tapi saya tak tahulah apa security yang diambil oleh syarikat pengurusan parking untuk mengelakkan benda ni terjadi. Sebab kita keluar tak payah nak guna tiket dah tak payah guna touch and go. Maksudnya mungkin kalau katakan kad hilang, mungkin kita kena cari kad. Tapi yang ini lagi mudah. So di manakah tahap keselamatan pengurusan yang menggunakan parking yang sebegini? Betul, kita kena terima bahawa itu memudahkan kita. Tapi pada masa sama, kita pun takut dia boleh menyebabkan risiko curi kereta itu semakin tinggi. Okey? So jadi abang harap info ini, tip ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Kesimpulannya, kalau korang parking dekat tempat yang berbayar, kalau berlaku apa-apa dekat kereta korang, sebenarnya korang boleh ambil tindakan dengan menyaman company pihak pengurusan itu sendiri. Jangan takut, itu adalah hak anda. Alright, sampai sini saja pada abang. Abang harap kajian kes ini ataupun perkongsian ini dapat memberi ilmu tambahan kepada anda semua. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.